Okay, so bila kita nampak konten di dalam kurungan tu sama, kita boleh simplifykan dia ada berapa kali ulangan. So ini 1, ini 2. So bila dia berulang 2 kali, kita terus boleh buat kuasa 2. Sama juga dengan yang ini, HK darab HK darab HK darab HK. So macam mana kita nak buat sebenarnya? Okey, boleh awak bagi tahu saya macam mana kita nak cakap dia ada ulangan ini, apakah kita punya jawapan sebab dia berlaku 4 kali. HK kuasa 4. HK kuasa 4. Okey, Nandini cakap HK kuasa 4. Saya Pria? Sama dengan Nandini. Sama. Okey, so kita kena faham bila kita buat macam ni, ini menunjukkan K sahaja berulang 4 kali. H 1 kali sahaja. So macam mana kita nak buat H tu pun berulang 4 kali. Sebab H ada 4, K pun ada 4. So sebenarnya kita patut tulis H4, K kuasa 4. Tapi of course yang ni tak cantik. So apa kita boleh buat? HK kurungan 4. Okay? So kita kena letak kurungan dekat situ supaya menunjukkan H pun ada kuasa 4, K pun ada kuasa 4. Kalau dia single saja, maknanya kalau kita katakan H darab H darab H, maknanya saya berulang 3 kali, so H kuasa 3. Tak perlukan kurungan sebab dia adalah single letter. Tapi dekat sini sebab dia berulang benda yang sama, kita kena letak kurungan untuk menandakan dia semua ada ni. Yang ini pun boleh ditulis tapi ini final answer. Okay? Kalau 2, nombor 2 ni, maknanya yang ini berulang dalam kurungan benda yang sama. Right? Jadi, kita boleh tulis sebagai 3 tolak 5R kuasa 2. Faham ya? So sama juga yang ini. Sebab mesti konten dia sama. Isi dalam kurungan sama baru kita boleh buat macam tu. Kalau dalam kurungan isinya tak sama, tak boleh lah. Simple je kan? Ya, cikgu. Okay. So kita pergi kepada, so maknanya daripada sini bila kita nampak dia ada kuasa tu, sebenarnya apa maksud dia? Okey, saya nak yang ini awak tulis dalam buku. Lepas tu kita akan bincangkan jawapan dia nombor 1 sampai nombor 5. So kalau P kuasa 5 tu bermaksud, apa maksud P kuasa 5? P nak tambah 5 kali. Tambah? Darab. Darab. So P sebenarnya maksud dia 5 kali. Didarab 5 kali. Okay. So kalau AB kuasa 3? Kurungan AB kurungan darab 3 kali. Perlu letak kurungan ke? Perlu? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu letak kurungan sebab kita dah pecahkan dia satu-satu. Bila kita gabungkan dia, kita perlukan kurungan dekat sini. Macam HK tadi. Okay? So yang ini? 4X tambah 3Y darab 4X tambah 3Y. Yang ini kena kurungan ke tak kena kurungan? Kurungan. Kena letak kurungan. Saya tambah. So, bezanya sebab apa? Ini adalah 2 sebutan. Dia bergabung dengan kurungan ini. So, yang ini 1 sebutan. Sebab tu kita tak perlukan kurungan.
Ni dua sebutan dia gabung. Okay, so yang 4 dengan 5 ni rasa semua orang boleh faham yang ini berulang 3 kali, yang ini berulang 4 kali dan mesti kena ada kurungan. So ini untuk pendaraban berulang. So yang ini. So kita nak gabungkan semua sekali. So maksud yang ini maknanya M ni ada 2 M, sini M ada 1. N sini ada 1, N dekat sini ada 3. So bila kita gabungkan, nombor tu kita darab macam biasa je. Nombor boleh didarab dengan nombor yang sebelah dia, 4 darab 3. So kita dapatlah 12. Jadi M pun kita gabungkan saja. So ada berapa M sekarang? Sini ada 2, sini ada 1. Jadi M tu akan jadi kuasa 3. Sebenarnya tak tunjuk jalan kerja yang ni pun tak apa. Kita terus tengok saja boleh terus bagi jawapan. Tak perlu tunjuk pun lain yang ini. So N kat sini ada 1, dekat sini ada 3. Jadi N adalah kuasa 4. So jawapan akhir dia boleh bergabung. Dia bukan macam tambah Kalau tambah tadi, kalau operasi tambah yang ni tak boleh ditambah. Ini jawapan akhir. Tapi untuk darab dan bahagi nanti kita boleh gabungkan dia. Okey, cuba buat nombor 1. 1 tambah 1 ke? 1 tambah 1. Kenapa 1 tambah 1? Okey, dalam 7 arti ni, okey, kalau awak tak nampak tak apa, buat slow-slow. Awak boleh pecahkan dulu macam contoh yang dekat sini. Dalam 7 arti ni ada nombor berapa? Ada 7. Darabkan dengan R, darabkan dengan T. Kan ini 7 arti. Lepas tu kita darabkan dengan negatif ni. Kalau tak nampak nombor kat depan, saya kata nombor berapa sebenarnya ada? Bila kita tak dapat nombor 1 kan, jadi negatif ni bermaksud apa? Negatif 1. Bila nombor negatif, kita sentiasa kena tulis dalam kurungan. So kita darabkan dengan R, darabkan dengan S, darabkan dengan S. Ada 2 lah S. S kuasa 2 kan? R ada 1. Jadi apa kita boleh buat? Nombor boleh didarab dengan nombor. 7 darab negatif 1. Berapa? 7 darab negatif 1 berapa? Negatif 7. Negatif 7. R ada berapa? 1, 2. So R ada 2. Jadi R kuasa 2. Lagi lepas R, S dululah. Saya tulis S dulu. Sebab kalau ikut abjad pun, kita ikut susunan abjad. Lepas R, S. S pun ada 2. Jadi S kuasa 2. Kita tak boleh nak buat kurungan sebab kita dah bergabung dah. So ada lagi yang satu ni tak ada 2, dia cuma 1 saja T. Jadi ini jawapan akhir kita. Sama ke Satria? Ya, cikgu. Okay, very good. Dan ini faham? Faham, cikgu. Okay. Dah ke? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Dah. Okey, bagi tahu saya berapa jawapan yang awak dapat? Saya dapat 10 X kuasa 3, Y kuasa 2, Z. Y kuasa 2. 2. Sama ke? Ya, cikgu. Sama. Okey, very good. So nombor 3 dah? Dah. Okey, nombor 3. Saipria dapat berapa? Belum siap. Belum siap. Okey, buat dulu. Sembilan CD kuasa 5, E kuasa 2. Nandini sama?
Sama cikgu. Okay, very good. Simple je kan? So darab ni dia simple sikit pada tambah. Pada saya lah. Pada awak saya tak tahu. Rasa lebih mudah kan daripada tambah dengan tolak? Ke sama je? Mudah. Mudah. Okay. Okay, so sekarang kita tengok pada bahagi. So nanti kita buat bahagi dengan darab dengan bahagi asing-asing dulu. So sekarang kita lepas ni kita akan gabungkan kedua-duanya. Okay, saya tutup dulu sebab saya akan explainkan sendiri supaya senang awak nampak. Okay, so kita bila ada bahagi, kita nampak simbol bahagi. So dalam sekolah menengah ni kita kurang gunakan simbol bahagi ni. Kita lebih banyak menggunakan kaedah per lah. Kita tukar soalan ni menjadi per. Jadi kita tahu 18 ni A, B kuasa 2, 18 A, B kuasa 2C ni maknanya kita tahu dia adalah darab A darab B darab B darab C. Bahagi kita tukarkan jadi per. 6 darab A darab B darab C dan darab C 2 kali Jadi sama konsep dia, kita boleh buat teknik potong-potong, permudahkan dia. 18 boleh bahagikan dengan 6. Berapa jawapan 18 bahagi 6? Berapa 18 bahagi 6? 3. 3. Okay. So, bila ada atas dengan bawah ni kita boleh cari pasangan. Macam A boleh berpasangan dengan satu A kat bawah. Kat atas ada satu, kat bawah ada satu. Jadi kita boleh potong je. B pun kat atas ada 2, kat bawah ada 1. Jadi kita boleh pilih satu pasang. Buang. C atas 1, bawah 2. So kita boleh buang satu pasang. So yang tinggal nanti, so kita boleh pilih 3 ni. Sebab 3 ni 18 bahagi 6 dapat 3. So kita boleh tinggalkan 3 dekat atas je lah. Okay, sebab 18 bahagi 6 maknanya 18, 3, 6 dapat 1. So sebenarnya ada 3/1 kan. Okay. Tapi tak payahlah tulis per 1 tu. Saya tinggalkan je 3 kat atas. Jadi kita tengok berapa yang tinggal dekat atas. Kita ada B1 saja kat atas. Jadi kita tulis B. Dan kat bawah ni kita ada C1. Jadi kita boleh per C. Kita boleh tulis sebagai jawapan 3B per C ataupun kita juga boleh tulis sebagai 3 kat tepi ni B per C. So ini pun boleh ditulis sebab dia dikira sebagai darab je. Okey? Boleh tapi kita boleh kebiasaannya kita boleh just tinggalkan sebagai yang ini je. Oh. Kita boleh tinggalkan sebagai 3B per C. Apa yang kat atas, apa yang kat bawah. Faham ke? Faham cikgu. Okay. So yang ini untuk permulaan. Permulaan kalau awak tak rasa nampak, awak boleh buat teknik ni. Sebab lama-lama awak cuba bandingkan atas dengan bawah aja. Yang ini duduk atas, yang ini duduk bawah. Jadi kalau H kat sini ada 4, H kat sini ada 3, kita boleh terus tolak 4, tolak 3, H tinggal 1. Macam tu je. Cikgu, Yep. yang nombor 3 itu ada point ke? Nombor 3. Satu. Mana nombor 3 ada point? Jangan tinggal dalam point, maknanya permudahkan dalam pecahan sahaja. Tinggalkan. Ya. Sana macam tengok 1.0 itu ada point ke tak ada? Oh tak ada. 10. Okey. Itu foto je tu. Bukan 1.0, 10.
Nombor 2 dah siap ke? Terus buat nombor 3. Nombor 2, nombor 1. Sudah. Kita bincang satu-satu dululah. Takut nanti kadang ada tersilap faham apa yang saya cakap ke. Okey, apa jawapan untuk nombor 1? 2 HK. 2 HK. So tak ada per ya? Betul Tak ada. semua? Saibra? Ada per. Ada per. Tadi. Jawapan awak ada sama ke tak? Sama. Sama. Okey. So betul lah tu. So 16 bahagi 8 dapat 2. So H kat atas ada 4, kat bawah ada 3. Jadi bila dah potong kat atas tinggal 1 kan. So K kat atas 2, kat bawah 1. Jadi kalau kita potong K tinggal yang dekat atas saja. Okey, very good. Nombor 2. Berapa jawapan nombor 2? 3 RT per 2S. 3 RT per 2S. 2S. Sama Nandini? Sama. Sama. Okay, very good. Nombor 3 lah. Teruskan. Dah siap cikgu. Dah. Nandini? Dah cikgu. Dah. Okay. Berapa jawapan untuk nombor 2? Nombor 2. Nombor 3? -5 Q kuasa 3 R per 2P. 3R per 2P. 2P. Betul? Sama ke, Sepia? Ya cikgu. Okay, very good. So, simple je kan? Okay. So, sekarang kita pergi tengok kepada gabungan dia pula. So, maknanya bergabung. Bila dia bergabung, kita macam ikut sama je. Ikut daripada kiri ke kanan kalau tak ada kurungan. Kalau ada kurungan, kita selesaikan kurungan dulu. Tapi of course kalau darab dengan bahagi ni, just tengok daripada kiri ke kanan. Maknanya, kita selesaikan dulu jawab yang ini. Lepas tu dah dapat jawapan, kita bahagikan pula dengan yang ini. Okay? Boleh buat sendiri tanpa saya explain? Boleh cuba. Boleh, cuba dulu. Kejap. Boleh. Berapa? BCD per 2. BCD per 2. Dan ini kata jawapan ini sama ke Saipria? Ya cikgu. Sama Okey. So cara penulisan, maknanya cara awak tu betul, semua dah faham. Tapi sebenarnya kalau kita jumpa kat sini, saya just nak tunjukkan sebab kadang-kadang saya jumpa orang, bila saya kata selesaikan yang ni dulu, dapat jawapan dan baru bahagikan ini. Sebenarnya kita boleh shortcut. Tak payah pun nak kena buat yang ni, kita boleh buat serentak sekali. So apa kita boleh buat? 4 darab A darab B darab C kuasa 2. C kuasa 2 pula. Darab C darab B darab D per terus dengan 8 A, B, C. So sebenarnya kita boleh buat serentak, tapi sebenarnya kita selesaikan yang kat atas ni sekali lah. So sama je. A kita boleh potong, so B potong, C pun potong. So tinggal C, B. Dah cikgu. Okay, sudah? Semua sudah? Ya? Sudah. Sudah. Okay, bagi saya jawapannya.
Berapa jawapan? Siapa bagi jawapan? Oh, ini Cyprian turn. Okey, saya Priya. Negatif 4 Negatif FG 4 kuasa, FG kuasa 2 kuasa 2 H. H. Tak ada per Sama ke Nandini? Sama. Okay, very good. Okay, simple je kan? Okay, ini pengenalan dulu. Nanti saya akan bagikan ekstra soalan untuk kita jawab. Oops. Okay, dah habis dah kiranya. Ini bahagian ungkapan algebra. So, saya tak nak bagi soalan ini untuk jawab. Saya nak awak, ini semua yang bahagian ini ni, modul praktis PT3 ni, semua ada download tak ini daripada portal? Cikgu, saya belum download. Okey, belum download. Maknanya nanti awak pergi dekat portal, awak boleh download handouts ni, ada dekat portal. So bahagian praktis PT3 ni saya akan tinggal sebagai homework. Awak boleh siapkan bila-bila saja, tak ada deadline. Maknanya bila awak rasa free, awak nak buat extra soalan, awak boleh buat ini and then ambil gambar, hantar pada saya dekat WhatsApp, saya akan tanda. Awak tak buat, saya tak tanda. Saya takkan discuss yang ini. Okey, saya akan identify daripada sini. So sekarang kita pergi ke soalan tambahan. Nandini boleh nampak tak? Boleh cikgu? Cikgu, Ya, ya. boleh nampak? Boleh nampak. Okey, okey. Saya kan takut tak nampak. Cikgu, Ya, cikgu, ya. ini nombor 3 nak buat macam mana? Nombor 3 sama, buat darab dulu. Macam Negatif 9 darabkan dengan negatif 4 tu dulu, dapatkan jawapan. Kalau itu macam negatif 9 darab X. Darab X. ya betul. Sama lah. Maknanya kalau darab, kalau per 3 maksud dia apa? Per 3. Ha? Per 3 tu maksud dia apa? Itu ada apa? Per 3. Bahagi kan? Maknanya bahagi 3 lah nanti. So itu negatif 9 kuasa negatif 9 X kuasa 2 darab negatif 4 XY kuasa 2 darab. Kalau awak rasa confused, awak dapatkan dulu jawapan yang kedua, yang pertama tu. Dan baru selesaikan yang ketiga. Baru itu yang 2 itu mula buat. Dapat jawapan. Lepas tu nak bahagi ke? Nak bahagi darab lah. Kerana itu ada nombor 3. Maknanya yang kita dapat jawapan yang depan ini, yang depan dapat ini, kalau ikutkan dia duduk bahagian atas ke bahagian bawah? Cikgu, Kalau kita ada per yang besar tu, dapat jawapan dia duduk atas ke dia duduk bawah? per itu bawah. Atas. Sebab ini apa maksud dia? Per 1. Per 1. Okey. Jadi bila kita darab, kita dapat jawapan untuk bahagian atas. Dan jawapan tu kita boleh, kalau kita darab, susun macam biasalah. XY duduk di atas, 3 duduk di bawah. Okey, saya faham. Okey. Thank you. Okey, Dania. Okey. Dania baru masuk. Dania faham ke tak ungkapan algebra, Dania? Saya dah masuk darab dan bahagi dah. Dania?
Awak masuk dah halfway dah, nak habis kelas dah. Saya tertidur. Lepas tadi saya tandas. Lepas tu sekarang ni ungkapan algebra. Topik ungkapan algebra ni senang ke susah untuk awak, Dania? Tapi boleh lah. Boleh lah. Ada So senang, nombor 1 sampai 8 ni boleh terus buat? Kita try. Okay. Cuba try nombor 1 dan bagi jawapan pada saya, tengok betul ke tak. Dah. Okay, kita bincang yang nombor 1 dulu. So sambil tu saya explain dengan Dania ya. Ini untuk darab dengan bahagi saja ya. Okay, dia bukan tambah tolak ya. Dia tambah tolak, dia punya rules lain pula ya Dania. So untuk bahagi, darab dan bahagi, kita tengok yang kat sini darab, lepas tu bahagi dulu kan. So kita tengok dekat sini, apa maksud 8 BC? 8 darab B darab C. So darab lagi dengan CD. Jadi saya buat darab C darab D. So kita ada pula bahagi 4C. So bahagi kita boleh tulis sebagai bahagi per panjang macam itu, 4 darab C. Nombor kita boleh bahagikan dengan nombor, maknanya permudahkan 8 per 4. So 1, 2. Okay. B tak ada pasangan dekat bawah, jadi kita biarkan. So C ada 2 dekat atas C, 1 dekat bawah. Jadi kita boleh pilih satu pasang. C dekat atas dengan C dekat bawah kita boleh potong. Jadi tinggal 1 C kat atas. D tak ada pasangan, jadi yang tinggal cuma apa yang ada kat atas. Kat bawah tinggal 1 sahaja. Okay. Kat atas kita ada 2 B, C dan D. So jawapan dia adalah 2B, C, D. Ini jawapan dia, bukan 2 je. B, C, D tu tetap ada, tak tinggal, tak hilang. Faham Dania? Okay, cuba selesaikan nombor 2. Okay, Mak apa jadi dengan huruf-huruf semua E, F, G tu? 4 ya. 4 ya. 4, 3, 2 X, Y. Mana X, Y? Awak buat yang mana ni? Nombor 2 ke nombor berapa? Situ buat nombor 3. Macam mana dapat 4, 3, 2? Awak darab apa? 9 kuasa 2 Mana darab ada 9 kuasa 2? X kuasa 2. X kuasa 2 darab dengan 4 X, Y kuasa 2. Lepas tu X, okey, kejap. Awak dah silap faham tu. Sebab yang kuasa 2 bukan 9. Yang kuasa 2 adalah X sahaja. Jadi 9 tu tetap 9. X tu kuasa 2. Apa maksud X kuasa 2? X tu ada 2. Macam saya buat macam gini kan. So B, C. B darab C. Tapi bila X kuasa 2, maksud dia 9, negatif 9 darab X darab X. X tu ada 2 kali. Itu maksud X kuasa 2. Awak kena tengok, saya ada share video yang sebelum ni, kelas minggu lepas dalam link dalam WhatsApp, dalam group ada, dalam portal pun ada link untuk video dekat YouTube tu. Sebab video tu saya tak list dekat YouTube. Awak kena guna link tu baru awak boleh tengok video tu. Saya tak ada share dekat public lah. Awak kena guna link tu untuk tengok. Okay? So that awak faham kenapa dia punya macam ni. Sebab awak dah masuk lewat tadi. Saya dah explain awal-awal apa dia punya konsep. So dekat sini 6 E, F, G maksud dia 6 darab E darab F darab G. So kita darabkan dengan 5 darab G darab H. Jadi sekarang kita akan tengok kalau darab 6 boleh darab dengan 5. So 6 darab 5 berapa Dania? 30. Jadi kalau okey, tak apa saya tulis kat sini.
Okey. 6 darab E darab F darab G. So darab lagi 5GH. Darab 5GH. Lepas tu kita ada bahagi. Bila bahagi kita akan buat per panjang-panjang macam tu. 10 FG. So sekarang kita boleh tekan kalkulator ataupun kita boleh permudahkan macam biasa saja. Kalau tekan kalkulator, awak 6 darabkan dengan 5, bahagikan dengan 10. Ada kalkulator ke tak ada? Dania, ada kalkulator ke tak ada? Kalkulator saya tertinggal. Ya, bagus. Okey, kita potong-potong je lah kalau macam tu. Maknanya saya potong 5 dengan 10. 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5 dapat 2. So sekarang 2 dengan 6 pula saya potong. 2 bahagi 2, 1. 6 bahagi 2, 3. So itu dah settle. Nombor semua dah settle. So sekarang kalau dia darab, kita kira berapa biji. Kalau dia bahagi, kita boleh potong. Cari sepasang. Maknanya atas dengan bawah je. Jangan sama-sama level lah. Atas dengan bawah FG. Jadi F. Satu pasang. G dekat sini ada 2. Jadi kita cuma ada 1 je G kat bawah ni. Jadi kita boleh potong G1, G1. Satu pasang lah. Jadi apa yang tinggal? Dekat atas ada 3, ada E. Kita tulis balik je apa yang tinggal yang kita belum potong. Ada G, ada H. Dekat bawah tinggal 1 je. Bila tinggal 1 tak payah tulis dah. Ini jawapan kita untuk nombor 2. Nombor 3 pun sama. Awak cuba tulis senaraikan dia. Darab dan ini semua darab. So darab dapatkan berapa kita nak kira. Bukan nombor je tinggal. E, F, G, X, Y, M, N semua tu akan ada. Okay, cuba buat nombor 3. Sudah siap, cikgu. Semua? Ya. Okay. Awak cuba hantarkan jawapan jalan kerja semua. Saya nak tengok dekat saya punya WhatsApp. Okey. Cikgu, saya sudah siap hingga nombor Sampai? nombor 5. Nombor 5. Tak apa, buat dulu. Kita ada dalam 1-2 minit lagi. Ataupun awak boleh salin dulu soalan. Lepas tu nanti boleh hantar semua sekali jawapannya dekat saya, dekat WhatsApp saya. Okey. Hari ni nanti ke? Boleh je besok pun. Cikgu, Ya. hari apa? Sunday saya tak ada join. Saya tak boleh join kelas. Pergi mana? Pergi keluar Kuala Lumpur. Oh, okey. Datang KL? KL datang mana? Hah? Datang KL kat mana? Kat mana saya tak tahu. Sure. Okey. Satu function. Okey, tak apa. Okey. Okey. Macam mana awak dapat negatif 13, Dania? 9 darab 4 jadi 36. 36. 36 bagi 3 sama dengan apa tadi? Berapa 36 bahagi 3? Sama dengan 13. Mana tu kan 36 bahagi 3? 13. 36 bahagi 3 dapat berapa? Apa? 36 bahagi 3 dapat berapa? Dia dapat 12. 12. Negatif 12. Kenapa ada Negatif 12 XY. Okey. Sebab tu negatif. Kita tengok dulu. Negatif 9 darab negatif 9. Negatif darab negatif dapat? Negatif darab negatif jadi dapat negatif. Mana? Negatif darab negatif akan dapat positif. Kena check betul-betul. Nombor negatif darab dengan nombor negatif akan dapat positif. Kalau nombor negatif darab nombor positif baru dia dapat
negatif. Dia kalau dia tak sama nombor tu, simbol dia tak sama baru dia jadi negatif. Bila simbol dia sama, dia akan jadi positif. Jadi sepatutnya 12. Okey, X betul ke? So sekarang ni kalau kita tengok, okey kejap. Saya bincangkan ini soalan yang last kali saya bincangkan ini. So kita ada negatif 9X, darab X. Darab X. Tadi ini yang Nandini tanya tadi kan? Darab negatif 4 darab X darab, alamak tak muat ni, Y darab Y. Okey, tak apalah, saya buat yang ni dulu, dapatkan jawapan yang ni dulu. Okey, so maknanya saya akan dapat 9 darab dengan negatif 4, saya dapat 36. X ada berapa? 1, 2, 3, 3X. 1, 2, 3. Betul kan? Okey. Y ada 1, 2. Y ada 2. Jadi Y kuasa 2. Okey, saya selesaikan yang depan ni dulu. Lepas tu saya tulis balik X darab Y per 3. Sebenarnya per ni boleh je panjangkan ke depan. Okey? Sebab semua darab. Tak ada tambah, tak ada tolak. Jadi kita boleh terus pergi ke depan. Jadi 36, 12 per 3, 1. Jadi X sini dah ada 3, sini ada 1 lagi. Jadi jawapan dia sepatutnya 12. X ada 4 biji. Jadi X kuasa 4. Y kat sini dah ada 2 biji. Kat ini ada 1 lagi. Y kuasa 2. Y kuasa 3. 3. Sebab sini dah ada 2. Sini ada lagi 1. Jadi 3 lah. Jadi ini jawapan yang kita nak. Okey, Dania? Okey. Boleh. Kita kena kira. Kalau darab, kita kena kira sebiji-sebiji ada berapa. Kalau bahagi, kita kena potong. Okey, kalau yang ini, M kuasa 2. Ni maknanya M darab push N. Bila dibahagi, kita kena perkan dia. Negatif 5 M P, darab lah. Darab M darab P darab P. Sebab P kuasa 2 ada P2 lah. Jadi kita potong-potong atas dengan bawah. Sebab atas dengan bawah kita potong. M kat atas ada 2, kat M kat bawah ada 1. Jadi 1, 2. Jadi dekat atas ni ada 2 M dengan N, dekat bawah ni ada negatif 5 yang ni. So bila darab, sebenarnya kita boleh terus sambung aja. Yang belakang tu darab negatif 15 darab N darab P. Jadi kita boleh tengok P ada 1, boleh potong 1. So dah tak ada dah pasangan nak potong. Jadi kita kira apa yang ada kat atas, nombor. Negatif, negatif. Potong boleh pasangan dia jugalah. Atas ada 1, bawah ada 1, potong negatif. 5 dengan 15, sifar 5, 1, 3. Jadi apa yang duduk dekat atas, kita tulis kat atas. Apa yang duduk kat bawah, kita tulis kat bawah. Kat atas kita tulis nombor dia dululah. 3. M ada 1 saja M. Jadi tulis 1 je lah. N ada 2. 1, 2. N. 3 M betul N tu 2. Jadi kuasa 2. Yes. Perkan dengan P ada bawah 1. Jadi P duduk kat bawah. P yang kat atas dah tak ada. Jadi P tu yang 1 tinggal kat bawah. Ini jawapan yang nombor 4. Okay. So 5, 6, 7, 8. So nanti saya akan check 5, 6, 7, 8 betul ke tak. So Dania salin soalan ni dan cuba buat sendiri. Salah tak apa. So make sure awak cuba buat ikut mana nak potong, mana nak kira. Tambah-tambah tu. Okay. Kalau dah siap boleh keluar dulu.
So, siapa yang belum salin soalan sampai habis. Saya Pria boleh keluar dulu, saya Pria. Okey, Cikgu. Terima kasih. Okey, sama. Sudah salin soalan. Nandini dah siap salin soalan. Okey Nandini, itu saja. Cikgu. Okey, bye. Okey, Dani yang salin sampai nombor 8. Lepas tu nanti hantarkan jawapan dekat WhatsApp.